I remember one of my friend cakap, Fa, sampai sekarang tahu saya teringat ayat ni. So ni shout out untuk Suraya Hani. Dia pernah cakap ayat ni kat saya. Fa, aku selalu perasan kau punya luck ni kan, engkau punya tuah selalu last minute. Saya tak tahu kenapa life saya, kalau saya punya luck selalu last minute. Kalau saya masuk pertandingan, saya buat katalah benda tu saya nak hantar untuk pertandingan, saya hantar awal saya takkan menang. Tapi kalau saya masuk pertandingan, hari esok hari tutup pertandingan, malam ni saya baru nak hantar dia menang. Mungkin silapnya kat situ saya buat back tu terlalu awal sangat. Tapi bukan orang designer ni suka buat kerja last minute. Yes. Memang very last minute kan kita. Kalau selagi boleh tangguh, kita tangguh. Kita chill dulu kan. Kita nak dapat inspiration dulu. Alas. Hai, welcome back to podcast Para Konkret yang kita berkongsikan cerita inspirasi lokal. So kita masih bersama dengan Eva dengan cerita yang menarik tu. Cuma kali kita nak tahu cerita downside dia after kejatuhan perniagaan pertama dia. Is it pertama? Pertama, betul. Yeah. How is it? Okay, selepas season ke-8 tu kami tanam melon, kami menerimalah kejatuhan pertama. Masa tu memang down, memang give up, memang hari-hari rasa stres. Tipulah kalau cakap yang kami tak ada, macam ada sikit perselisihan faham lah antara kami suami isteri kan. Sebab bila kita nak dapat capai kata sepakat, yang seorang kata nak teruskan, yang seorang kata tak nak, yang seorang kata nak give up, yang seorang kata jangan. Kat situ. So masa tu saya ingat saya duduk termenung. Saya kalau give up, stres ni saya boleh handle lagi. Tapi bila terlalu banyak masalah, dia boleh macam jadi nak meletup tau. Dia kumpul-kumpul nak meletup. Tapi saya ada satu habit di mana kalau saya stres ke apa benda, saya nak cari apa yang macam kita, macam nak orang kata, yang nak bagi distraction lah kat kita kan. So saya suka melukis. So orang yang seni ni, dia memang suka melukis. Dia macam orang seni ni kan, ada satu masa mesti kita nak cari benda-benda yang seni juga kan, nak lepaskan. Perasan tak? Awak orang kreatif. Ya, betul. Kalau awak buat kerja awak, ada satu masa yang awak nak buat benda lain selain pada kerja awak tu. So saya ni suka melukis. So kat rumah saya set up satu like mini studio lah kat rumah saya. Saya buat melukis ataupun apa-apa saja yang berkaitan dengan arts. Tak kira lah craft ke apa-apalah. Sebab saya background fashion tau. Saya study dalam bidang fashion dengan grafik. So saya minat menjahit, tapi saya tak menjahit lah. Cumanya saya minat melukis, saya minat buat craft. Kadang-kadang benda tu bukan untuk jualan pun. Saya tak pernah jual pun barang-barang craft saya, art saya. Tapi itulah yang nak bagi distraction. Kat situlah saya kumpul saya punya kekuatan balik lah. Macam bila saya rasa saya stres je, macam ada masalah ke, saya ambil berus, saya ambil cat, saya lukis. You mean manual? I thought digital. Tak, saya tak suka digital. Okay. Saya orang yang manual. Saya rasa macam berus dengan cat tu kan, dia lebih ada karakter tau. I see. Saya suka traditional punya cara. Oi, betul jiwa kampung saya macam, memang saya sukakan berus dengan cat melukis sebab saya rasa lagi shock kot daripada kita guna tab kan. Bukanlah kata tab tu tak bagus, apa tu digital tu tak bagus, tak. Tapi setiap orang kan ada dia punya preference sendiri. Betul. Okay. So saya melukis kat situ, saya bertenang. Saya kumpul balik, saya rasa macam apa patut saya buat. Tapi masa tu lah saya decided tak apalah, mungkin benda ni bukan rezeki aku, tapi aku kena dengar cakap suami aku, jangan give up. Sebab kita dah spend 150,000 kat situ. So kita teruskan. Suami saya masih pergi kebun macam biasa, saya kat rumah terperap. To be honest, masa ni saya dah jadi kepada diri saya balik yang lama. Di mana saya duduk dalam kepompong balik. Saya masuk gua, saya balik. Saya macam ulat yang masuk dalam bawah batu balik. Saya tak nak jumpa orang. So saya dah down. Saya fikir saya malu tau. Saya is the face of Fruit Cube Agro. Masa tu nama company saya. Everyone akan tanya saya, Fa, mana melon? Aku nak beli ni. Fa, mana buah?
Fah, dah lama tak rasa buah engkau. Mana aku tak nampak kau tanam pun. Sikit sebanyak kita akan rasa malu. Tipulah kalau saya cakap kita tak malu dengan kejatuhan bisnes kita. Sebab people keep questioning me. Sebab saya ada nak, kalau jual buah yang the behind, I mean like the front face of company saya adalah saya. Orang akan tanya pasal buah dekat saya, bukan dekat suami saya. Sebab suami saya adalah behind, orang di belakang tabir. Saya adalah orang yang menjual. So orang akan tanya saya dulu dan saya tak ada jawapan. Dan saya tak tahu kenapa saya ada macam ketakutan atau pemalu nak cakap yang bisnes saya dah nak lingkup masa tu. Tapi saya fikir-fikir balik, kenapa aku nak malu? Aku dah berusaha. Sebab apa? Saya ada satu saya pegang yang sebenarnya bisnes saya tak lingkup lagi. Saya tak tahu nak explain ke orang je. Masa tu saya fikir. Lepas tu suami saya nasihat kat saya. Dia balik, dia nasihat saya sebab dia tengok saya down. Saya menghadap painting tu kira okey lagi. Kalau saya tak buat lukisan apa-apa, saya totally termenung kat rumah, itu something wrong. Satu hari tu saya melukis macam biasa, tapi satu hari tu saya stop melukis kat rumah. Masa ni ujung tahun nak dekat-dekat ujung tahun lepas lah. Dan dia tahu something wrong ni. Sebab isteri aku tak buat apa-apa, tak melukis, tak nak apa. Meaning dia dah down teruk. Saya cakap dengan dia, saya tak tahu yang sebenarnya bisnes kita ni apa status je. Nak kata lingkup pun tak juga, sebab kita teruskan. So, dan suami saya nasihat kata, sebenarnya kita tak bankrupt, kita tak lingkup pun. Kita cuma ambil masa untuk bina balik, restructure balik. Siapa kata kita lingkup? Sebab kita masih teruskan. Kebun kita masih open. Cuma sebenarnya saya takut nak nerima kegagalan tau. Saya susah nak admit yang saya dah gagal. Dan suami saya tegur, siapa kata kita gagal? No, kita still boleh keluarkan hasil. Apa yang kita gagal? Kita tak berhutang dengan orang. Kita bukannya gagal barang-barang kita kena jual. Tak, kita tak tu semua. Siapa kata kita gagal? Kita cuma tak berjaya keluarkan buah. Musim depan kita tanam balik, kita belajar balik, kita berjayalah keluar buah. Dan baru saya sedar, kat mana saya punya definisi gagal tu. Definisi gagal saya berbeza dengan suami saya. Definisi gagal dia adalah di mana barang-barang kebun dah tak ada, kebun pun dah tak ada, buah tak ada, pokok tak ada, basically tak ada apa pun nak teruskan. Definisi gagal saya adalah buah tak keluar hasil, dah gagal. Saya punya definisi gagal itu terlalu cetek. Saya give up hari ni, saya gagal. Mudahnya macam contohnya hari ni saya nak makan, tiba-tiba satu hari esok saya macam tak nak makan, sudah rasa gagal. Saya sebenarnya silap kat situ adalah saya punya definisi gagal adalah terlalu mudah. Dan ada orang yang menyedarkan saya, itu suami saya. Dan saya fikir, betul lah, sebenarnya aku tak gagal. Aku cuma perlu berehat sekejap je. Kenapa aku nak ni? Everyone ada jatuh bangun. Tapi aku nak jatuh terus lah macam gitu. Dan disebabkan saya cakap, saya ni suka buat benda-benda berkaitan dengan seni. Saya duduk termenung. Masa tu saya nak ambil inspirasi lah konon dia kan. Aku nak ambil cuti sekejap dalam seminggu dua. Lepas tu minggu depan nak start. Macam mana nak start berkebun balik. Lepas tu saya buka Facebook. Saya ternampak satu pertandingan. Pertandingan menghasilkan apa-apa saja rekaan fashion berasaskan batik. Wow, okay. Saya, to be honest, saya memang suka masuk pertandingan. Saya ada sifat competitiveness yang sangat tinggi. Like, kalau aku masuk pertandingan, aku nak make sure aku menang. Kalau aku tak menang, aku takkan masuk. Macam gitu. Saya memang sangat kompetitif ya. So kalau siapa nak bertanding dengan saya, eyes on you. Eyes on you. Dan normally lah pertandingan yang saya masuk semua pertandingan yang seni lah. So every year saya akan masuk at least minimum 3 pertandingan. Apa-apa pertandingan yang membabitkan seni. Macam orang macam pelik, kau ni kenapa kan? Dia macam, saya ada sifat suka nak berlumba dalam bidang seni lah. Di mana saya mesti capai benda tu lah setiap tahun. Tak capai pun tak apalah, janji saya masuk. Saya macam hadir. Hadir. So tahun tu
Saya dah masuk tahun lepas saya dah masuk 2 pertandingan. Dan pertandingan ketiga adalah pertandingan yang saya jumpa ni lah, yang saya buka kat Facebook kan. Pertandingan rekaan fashion. Boleh lah, daripada tak ada buat apa, aku pun dah lalang nak give up kan. So saya termenung. Saya termenung, saya cakap, apa benda aku nak buat sebab syarat pertandingan dia adalah kena buat apa-apa saja rekaan fashion, tak kira lah pakaian ke, barangan, aksesori ke, tapi mesti menggunakan batik. Saya pula memang minat, dan saya ni selalu benda yang trigger saya untuk pertandingan adalah hadiah lah. So of course lah, everyone menang mesti kita expect hadiah kan. Betul. Lepas tu masa tu saya tak ada mesin jahit, dan hadiah dia adalah mesin jahit dengan cash tau RM5,000. Wow. Okay. Masa tu macam aku ni dah kalah 150, aku ni dah lesap 150,000, RM5,000 pun sangat bermakna pada aku kan. Betul, Macam betul. gitu. So lepas tu saya nampak hadiah mesin jahit. Saya ni walaupun background fashion, tapi saya dah berbelas tahun tau tak menjahit. Saya tak ada mesin jahit pun kat rumah. So saya fikir, aku macam mana aku nak buat rekaan fashion ni, aku mesin jahit pun tak ada. So saya duduk termenung. Saya cakap, apa benda aku nak buat berasaskan batik ni dan saya menghadap beg-beg saya. Saya ada banyak koleksi beg tangan lah. Beg tangan murah-murah je, bukan mahal-mahal pun. Tapi saya masuk ke pakai beg, kumpul beg. Lepas tu cakap, why not aku buat beg, tapi aku tak ada mesin jahit. So saya buatlah beg tu pakai tangan. Dan syarat dia, kita kena hantar video. So saya hantarlah video pembuatan beg tu. Saya buat menggunakan kain batik yang saya fikir sendiri macam mana nak buat. Dan dia bukan beg yang ada kat pasaran tau. Maksudnya bukan beg. But basically saya tak tengok Google, saya tak tengok YouTube apa semua. Saya Pinterest buat semua tak check. sendiri. tak check langsung. Dia macam bila saya tengah ada mood nak berkarya, saya tak perlukan tu semua tau. Dia buat karya yang kita sendiri. Bila kita copy orang, itu basically kita bukan berkarya. Maksudnya kita macam kita nak hasilkan produk. Kita nak hasilkan produk lah. Kita perlukan idea ni semua. Ni ibarat macam saya nak lepaskan je apa benda saya punya kesedihan dalam hati. Kita tak perlukan idea orang. Kita lepaskan je lah apa benda dalam hati. Tak fikir pun benda tu sebenarnya berfungsi ke tidak. Kalau kita nak hasilkan produk, yes, kita perlu buat research. Ataupun kalau kita nak menang apa-apa ke, nak buat sesuatu untuk pertandingan ke, kita kena buat research. Tapi ni, bila saya buat kali ni, saya bukan fikir nak menang tau. Saya fikir sebab saya nak lepaskan kesedihan saya, sebab saya rasa saya gagal macam tu. So saya hasilkanlah beg tu menggunakan kain batik. Saya masuk pertandingan. Okey, cuba teka, saya menang tak? Tak. Dia tak perlukan 5 saat pun untuk jawab. Dia jawab tak menang. Ya betul, saya tak menang. Sebulan kemudian. No. Seriously? Serius, saya tak menang. Sebulan kemudian tau, saya tunggu keputusan tu, saya tak menang. Tipulah kalau saya cakap saya tak fresh. Aku dah memang target mesin jahit dengan RM5,000 tadi. For sure, you dah. Tak menang kau. You dah jatuh. Lepas tu masuk Dia macam kau dah jatuh, dah masuk dalam longkang. Lepas tu kau jatuh lagi, kau terpijak tahi dalam tu. Betul, saya tak menang. Cuba imagine, kita dah ni dah down tau. Lepas tu ada satu lagi yang buat kita down. Lepas tu memang kita rasa macam, aku ni buat apa semua tak jadi. Aku ni buat benda semua tak kena tau. Senang cerita, aku ni memang tak ada luck ke kan. Lepas tu okay, saya down. Saya tak pernah ada social media, like TikTok lah kan. Saya cuma ada Facebook je. Saya tak ada Twitter, saya tak ada apa semua. Saya basically on Facebook je untuk dapatkan berita-berita semasa. Tapi entah macam mana, petang tu lepas dapat tahu khabar berita bahawa saya tak menang, saya post lah video tadi. Saya buat account TikTok. Saya buat, itulah video pertama saya kat TikTok. Saya buat. Sebenarnya saya buat bukan sebab nak tunjuk ke orang tau. Saya buat sebab saya nak clearkan memori handphone je. Sebab phone saya ada memori tinggal 1 gig sahaja. Dan video tu dia dah makan separuh pada memori 1 gig tu. Nak jimatkan memori phone tu, aku pergi upload dalam TikTok. Lepas tu aku delete dalam handphone. Kau tahu tak, macam ada banyak Google Drive, kau boleh simpan external, tapi kau pilih TikTok. Tapi you quite clever. Dia macam,
Sebab tahu tak, saya ni macam ada fikir apa. Saya baring tau. Saya buka TikTok tu, saya baring. Aku ni kalau nak transfer video ni dalam external, saya ada external hard drive. Aku kena bangun, pergi kat laptop tu, kena ambil external. Benda tu makan tenaga. Padahal dalam rumah. Yes. Benda tu makan tenaga. Alasan dia adalah aku ni dah give up, dah gagal. Lepas tu aku nak kena bangun lagi pergi ambil hard drive tu. No, aku takkan buat. So, is the thing yang aku boleh buat lah, aku baring, upload dalam TikTok. Tak makan tenaga apa. 3 minit dah settle dah. Okay. Dan turns out kat situ lah luck saya. Benda yang saya rasa macam, I remember one of my friend cakap, Fa, sampai sekarang tau saya teringat ayat ni. So ni shout out untuk Suraya Hani. Dia pernah cakap ayat ni kat saya. Fa, aku selalu perasan kau punya luck ni kan, engkau punya tuah selalu last minute. Saya tak tahu kenapa life saya, kalau saya punya luck selalu last minute. Kalau saya masuk pertandingan, saya buat katalah benda tu saya nak hantar untuk pertandingan, saya hantar awal saya takkan menang. Tapi kalau saya masuk pertandingan, hari esok tarikh tutup pertandingan, malam ni saya baru nak hantar dia menang. Mungkin silapnya kat situ saya buat back tu terlalu awal sangat. Tapi bukan orang designer ni suka buat kerja last minute. Yes. Memang very last minute kan kita. Kalau selagi boleh tangguh, kita tangguh. Yeah. Kita chill dulu kan. Kita nak dapat inspiration dulu. Alas. Lepas tu saya masukkan dalam TikTok. Saya tutup TikTok sebab saya dah frust tau. Memang saya sedih, saya tak tipu. Saya nangis sikit lah, setitik air mata saya nangis kan. Sambil tutup TikTok tu. Dia cakap, dah tak nak tengok lah video ni, aku nak simpan kat TikTok ni. Dengan harapan yang saya tak ingat password TikTok tu. Tak apalah, yang penting benda ni ada dalam TikTok, aku tak buang. Tapi dah buang lah handphone kan, dah delete. Lepas tu, maka berjayalah saya menyelamatkan 1 gig Tak, video tu panjang mana? Video tu 4 minit. 4 minit? Video pertama saya lebih kurang 4 minit lah. 3 minit lebih hingga 4 minit kan. Lepas tu saya buat dengan sepenuh hati tau masa tu. Betul lah saya cakap. Saya memang mengambil masa yang lama buat video pembuatan bag tu. Dan saya submit awal. That's why tak menang. Lepas tu saya masuk dalam TikTok. Saya tutup. Saya ingat masa tu petang tu saya terlelap. Saya tidur. Lepas tu saya bangun apa semua. Malam buat macam biasa. Saya tak buka dah TikTok tu. Sebab saya assume nothing can happen. Tak, apa benda yang tak akan berlaku. Tak ada benda pun yang saya expect akan berlaku. Saya cuma nak save space dalam handphone saya. Dan entah macam mana, pukul 1 pagi lebih kurang, saya terjaga. Saya tidur, dah berapa kali tidur, aku bangun, lepas tu aku terjaga balik, aku bangun makan, solat, mandi apa semua. Aku tidur balik, lepas tu aku bangun balik. Pukul 1 pagi saya terjaga, saya terkejut. Macam kenapa handphone saya ting 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 berbunyi notification. Ting tang ting teketing. Jangan disuruh. Lepas tu saya abaikan lagi. Saya macam fikir ada orang PM saya tau dekat dalam Facebook lah. Lepas tu saya biarkan. Hari esok saya bangun pukul pagi. Lepas tu saya tak check phone. Saya ingat saya check pukul 11.30 pagi. Saya ni walaupun saya ni bekerja menggunakan handphone semua, saya bukan jenis orang yang into macam orang kata berkepit dengan handphone 24 jam kan. Saya bukan jenis macam itu. Kalau saya bangun, ada orang dia bangun dia kena check phone dia dulu. Saya tak. Saya bangun saya boleh buat benda lain. Saya boleh abaikan handphone tu 24 jam kalau tak ada keperluan. Saya hanya buka phone untuk check Facebook untuk berita terkini, upload apa benda ke yang tak penting, dah saya lupakan. Time saya berkebun pun, phone saya tu melekatkan saya bila time saya jual buah je. Selebihnya saya tengok Facebook sekejap, lepas tu dah letak tepi. So phone tu tak penting tau pada saya. So pagi tu saya bangun, saya tak check phone sampai nak dekat tengah hari, saya buka phone saya, TikTok saya macam orang kata meletup gitu. Meletup? Saya terima banyak sangat DM. Dan saya tak sedar video pertama yang kononnya saya hanya masukkan sebab nak jimat space handphone tu 300 view. Dekat 300 video pertama, view? 300 view lebih dekat 400 masa tu hanya dengan satu video tu. Yeah. Dan saya
punya DM banyak sangat. Dan kelakarnya saya tak pandai buka DM. Saya tak tahu macam mana nak check inbox dalam TikTok. Saya ambil masa. Sampai masa tu lah saya buka YouTube. How to open inbox. So, itu TikTok pertama aku. Aku tak tahu. Aku perlukan cara tutorial. Saya terpaksa minta maaf kat orang-orang dalam tu. Saya minta maaf. Saya baru belajar buka TikTok. Saya tak pandai buka DM. Minta maaf saya lambat reply. Diorang tanya saya macam mana nak tempah, nak order bag tu. What? Yes. Yang saya tak berniaga pun. Betul cakap Suraya, luck saya memang last minute. Okay. So saya macam, ini memang peluang keemasan ni. Kalau aku tak grab, aku bodoh. Betul. Masa tu. So saya macam decide, mungkin ini kot peluang berniaga. Okay. Lepas tu dalam masa yang sama, lepas saya post kat dalam TikTok, hari tu pun saya post kat dalam Facebook tau. Sebab saya kalau saya melukis ke apa benda, saya akan letak dalam Facebook lah. Tapi bukan for the sake of nak tunjuk ke orang. Saya for the sake of nak simpan dah memory je. Macam ini adalah lukisan aku pada tahun. Kadang-kadang kan Facebook kan akan flashback kan. Betul. So saya buat macam itulah. Lepas tu at least orang tahu aku hidup lagi. Aku masih melukis, aku normal. So saya masuk dalam Facebook. Lepas tu abang saya, family saya ada WhatsApp saya. Dia cakap, engkau ambil kak tempahan beg ni. Dia cakap, orang buat ni untuk masuk pertandingan. Dah tu kau menang tak? Tak menang lah. Loser lah kalau kau tak buat kan. Kalau kau buat ni, ada orang nak tempah kat kau. Kau buat dik. Dia cakap, kau buat Fah. Kau family saya kan. Dia cakap, dia orang panggil saya Ipah. Saya cakap, kau buat Fah. Kau tak buat, kau bodoh. So macam, you orang mana? Saya orang Johor. Okay. Macam, Jawa kita terselah sikit kan. So macam, kau buat apa? Kalau kau tak buat peluang ni, rugi. Baik kau ambil tempahan. Kau kan pandai jahit. Penting, saya tak ada mesin jahit. Saya buat beg yang saya masuk tandingan pun pakai tangan. Ambil masa betul-betul 4 hari nak siap. Satu beg 4 hari? Satu beg tu 4 hari. Dan masa tu saya shooting video tu ambil masa nak edit semua dekat 2 minggu. Wow. Termasuk dengan procrastination lah. Lepas tu saya macam, okay, balik tu suami saya balik pada kebun. Saya cakap dengan dia, cakap dengan suami saya rasa saya nak buat beg ni, nak cuba-cuba jual lah, ambil tempahan kat kawan-kawan. Bukanlah secara serius. Maksudnya kalau kawan nak tempah boleh lah buat satu kan. Lepas tu suami cakap, betul ke? Lepas tu saya pun tunjuk kat TikTok. Nak tahu tak, malam tadi kan, yang video malam tadi tu 300,000 view. Ramai sangat orang DM, berpuluh-puluh DM kau. Berpuluh-puluh DM. Wow. Lepas tu komen banyak sangat cakap nak order dan minta nombor phone saya. Dan saya nak letak nombor phone dekat TikTok pun saya tak tahu macam mana. Saya tak pandai komen, saya tak pandai reply DM. Dan saya punya account so tak ada gambar pun. Tak ada. Seriously? Yes, dengan satu video tu saja. Betul lah orang kata sekarang kan dunia kat ujung jari. Yeah. Satu video tu pun kau boleh mencapai satu dunia. Ya, betul. Dan saya tak ada, sebab saya bukan orang yang gantung pada gadget. Saya macam, ya ke kan? Okay. Lepas tu saya cakap dengan suami saya nak buat. Saya cakap mungkin ini yang boleh kembalikan semangat saya untuk berkebun balik. So first time saya start business bag ni, saya sekarang ni buat business bag. So the first time saya buat business bag ni hanya untuk kembalikan semangat berkebun. Itulah tujuan asal saya. Okay. So basically saya buat lah. So after you jatuh and then you start business bag. Nama brand ni? Cloudberry. Which yang saya buat adalah secara accidentally. Secara tak sengaja. Video 1 gig, ingat Video 1 gig 4 minit. Air mata setitik. Aib aku. By the way, apa yang inspire you dapat nama Cloudberry tu? Okay, saya kan ada bisnes, sebelum ni kan saya nanam melon. Saya letak nama Fruit Cube Agro. Fruit Cube sebab saya post buah dalam kotak. Cube lah, kotak kan bentuk cube. So saya jual buah Fruit Cube, fruit in a cube. So letak Fruit Cube. Saya terfikir kalau saya nak betul-betul nak jual bag ni, saya perlukan
jenama. Saya tak nak buat sesuatu tanpa jenama. Sebab saya ni pun ada background grafik. Kita nak buat apa benda sebab kita nak ada branding. Kita Betul. macam nak cantik daripada mata orang lah, macam gitu. Padahal tak ada benda pun kan. Okay. Saya suka sesuatu yang ada jenama. Macam tak kisahlah kalau dia buat sesuatu yang simple pun ada jenama. Kalau aku jual kerepek pun aku nak kerepek aku tu nampak macam wow, ada branding. Saya tak nak jual kerepek dalam plastik dia macam gitu. Macam gitu. So saya fikir nama apa saya nak letak, tapi saya nak ada kaitan dengan buah. Okay. So saya fikir aku dah ada tanam melon. Apa benda buah yang aku suka? Saya suka berry. Tak kira lah blueberry, strawberry, benda semua. So aku nak letak nama buah yang ada berry, tapi bukan buah yang biasa-biasa dekat Malaysia. Saya pun gigil. Masa time tu lah aku Google buah apa variety berry lagi yang orang tak tahu. Dan sebenarnya kalau nak tahu, cloudberry tu nama buah. Dia bukan cloud awan tau. Cloud tu tak refer pun pada awan. Okay. Cloudberry tu adalah variety buah berry. Memang wujud lah. Memang wujud. Okay. Dan cuba Google, buah dia colour oren-oren kuning. Bentuk dia macam awan. Okay. So saya ciptalah logo kat situ. Bag belum hasilkan aku dah buat logo Kau jangan main-main Eyes on you Ni orang kompetitif je ni. Dia macam, kan saya cakap kalau saya nak buat satu saya persistent kan. So aku persistent lah buat logo dulu. Bag aku fikir kemudian. And then you start with the business. Masa ni lah, saya jenis kalau buat apa-apa, saya memang jenis mind map. Saya mind map everything semua, saya takkan buat semua. Saya, macam saya cakap lah, kalau saya nak menang pertandingan, saya nak menang betul-betul. So saya takkan buat benda tu macam sambil lewa. So saya ambil sebulan setengah tau. Untuk saya panggil tempoh bertenang. Wah, ingat pilihan raya je ada tempoh bertenang. Tadi you dah bertenang, ni nak bertenang apa lagi? Tak cukup bertenang ke? Dia macam kerja aku ni nak bertenang je kan. Dia macam saya perlukan strategi untuk menang. So strategi saya tu saya ambil sebulan setengah. Dahsyat sebulan setengah strategi. Tu. Tapi sebulan setengah saya tak duduk diam. Sebulan setengah tu kerja saya adalah saya mind mapkan produk apa saya nak keluarkan, berapa banyak saya nak keluarkan, macam mana saya nak jual and how to make the product. So sebulan setengah tu kerja saya adalah pergi buat research. Saya keluar, saya pusing 1 KL, saya cari supplier untuk hasilkan bag ni. So saya nak buat bag ni macam like component bag, kita ada macam-macam tau. Kita ada aksesori dia, kita ada buckle dia, kita ada penutup dia, kita semua. Dia makan satu ni semua ada supplier yang berbeza. Ada bag. Kita nampak bag tu simple je, tapi dekat bag tu ada lebih kurang 15 supplier yang saya pergi cari. Wow. So dalam tempoh sebulan setengah tu saya keluar 1 KL, saya pusing. Kat Selangor saya pusing nak cari supplier dan it's not easy. Sebab kita Malaysia bukanlah pengeluar barang-barang ni tau. So nak cari kedai-kedai yang menjual ataupun kilang-kilang yang menghasilkan benda-benda peralatan ni bukan mudah. Kita boleh kita nampak banyak kedai jual beg, tapi mereka tak menjual barang-barang untuk hasilkan beg. Betul. So bukannya senang nak cari. I remember nak cari leather, kulit kan yang kita nak gunakan nak buat beg tu. Leather tu saja ambil masa 2 minggu. Kita nak dapatkan supplier yang betul, dia kena dengan harga. Lepas tu saya keluar ke sana sini. So suami saya masa tu masih tengah berkebun tau. It's either saya pergi seorang ataupun saya terpaksa ajak dia sekali. Macam boleh tak hari ni tak pergi kebun? Kau tengok aku punya bertenang, aku menyusahkan orang. So saya cakap dengan suami saya, boleh tak temankan pergi kilang ni, kita nak pergi. Okay, then sebulan setengah tu lah. Dalam tempoh sebulan setengah tu, saya hasilkan first collection saya dengan 6 warna. Saya set up sendiri website. Walaupun saya ni orang grafik, bukan semua benda yang saya tahu, yang saya pandai buat. Saya tak pandai buat website. Tapi saya belajar. So sebab saya fikir, aku dah spend banyak duit dekat bisnes pertama yang aku hold. So aku tak nak spend lagi money. Inilah masa untuk aku tebus balik kesilapan pertama. So kesilapan masa tu saya fikir silap saya dekat kebun adalah mungkin aku spend too much money. So bisnes kedua ni aku tak nak spend too much money lah. So saya buat semua sendiri. So dalam tempoh sebulan setengah tu lah saya pergi buat research, saya cek barang, cek supplier, belajarkan macam mana nak jahit.
Saya belajar buat website, belajarlah sikit-sikit coding yang tak apa. Aku tak tahu benda aku buat sebenarnya. Janji orang boleh membeli pun dah cukup dah. Saya buat saya punya packaging, saya buat saya punya brand, logo, apa benda semua. Saya renamekan semua nama produk saya. Saya fikir saya nak buat satu benda yang unik. Saya nak tukar nama produk saya, apa benda semua. Sampailah saya ingat tahun lepas birthday saya, hari nak beritahu juga ni birthday bila kan. Birthday saya bulan 10, masa during on my birthday 10 berapa bulan? 1 hari bulan. Remember 1 hari bulan. Ingat hantar gift. Eyes on you. Eyes on you. Air mata setitik. So 1 hari bulan itulah saya launch saya punya website and my product and second video on TikTok. During that moment tak ada video dah. Tak ada. Tak ada. Tu kan saya cakap tempoh bertenang. Ya. But Memang tak ada. wow. Memang saya tak buat apa-apa. Saya tak ada upload apa-apa. Memang betul-betul totally bertenang. Saya tak muncul kat mana-mana social media. Saya tak beritahu kat orang pun apa saya buat. Even my mum tak tahu pun. So what happened to people yang DM you dekat TikTok semua ni? Sin. Double tick. Blue tick. Ui, belagak lah dia ni. Tak serius ni. Macam mana aku nak reply? Aku buka inbox pun tak pandai. So you ghosting until now ke? You are Saya ghosting orang masa tu. Even ramai yang PM saya kan. Macam mana-mana kawan-kawan yang WhatsApp saya cakap nak order, saya memang totally blue tick ataupun saya reply, saya cakap minta maaf masa sekarang saya tak ambil tepahan. Tapi orang tak tahu yang kita tengah bekerja keras masa tu. Betul. Sebab saya tak nak apa-apa yang menjejaskan saya punya fikiran. Saya takut nanti kan kalau saya jawab, saya ambil order contohnya. Nanti orang nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Dia buat saya lari daripada plan asal saya. So siapa aku buat je, aku jangan cakap apa-apa dengan orang dulu. So macam saya buat macam mana kali pertama balik saya berniaga, saya buka kebun, dah jual buah, baru saya blast ke orang. Sama juga. The day saya launch saya punya website, itulah hari pertama saya bagi tahu ke orang aku jual bag. Wow. So ibarat hadiah masa birthday saya yang ke-33 tu lah hadiah saya adalah saya launch website tu ke orang. Itulah kira my baby. Cik, tak baby lah sangat kan. Dah kedua kali berniaga. Tapi wow, I think like you bangun is not like previous person now. You bangun with a new person. Yes. With double superpower, and then you ada hikmah lah yang Allah susun bisnes sebelum ni, and then dia jadi pengajaran dan become your pengalaman untuk you drive for the next journey. Sebab tu saya cakap saya tak menyesal tau dengan bisnes pertama tu, walaupun saya dah spend banyak sangat duit. Saya tak menyesal sebab saya rasa saya banyak sangat belajar kat situ, dan Allah bagi saya banyak sangat hikmah. Macam mula-mula saya menyalahkan cuaca lah, menyalahkan serangga apa semua kan. Tapi saya belajar konsep sebenar adalah kita kena reda je. Betul. Apa pun ujian yang kita kena reda. Lepas tu bangkitlah dengan cara reda balik. Kalau kita bangkit dengan cara nak menyalahkan orang, nak menyalahkan apa-apa yang tak sepatutnya, sampai bila Allah akan keep mengajar kita untuk reda. Lagi kita tak capai reda tu. Dan suami saya banyak kali cakap, kena belajar reda. Sebab saya susah nak reda bila buah saya tak keluar hasil. Allah bagi lagi ujian. Mungkin ada something yang kau tak belajar atau so kau kena belajar dulu, baru aku bagi kau satu benda lain. Nanti sampai kat satu benda lain, kau belajar pula benda lain. So benda tu akan keep kau belajar, kau takkan pernah berhenti belajar. Dan saya pun tak tahulah apa. Biasalah kita kan ada turun naik kan. So dengan business bag saya ni pula, saya akan belajar benda lain pula. So akan ada turun jatuh bangun dia. Jangan risau, kita nantikan. But your story like remind me, saya punya cikgu lah, guru agama saya. Shout out to Ustaz Wan Nasrul. Ustaz Wan Nasrul. Dia so before this kita selalu diajar usaha, doa, tawakal. Betul. Tapi rupanya bila saya belajar, dia ajar tauhid, everything kan. Dia cakap actually kita awal-awal lagi kita dah tawakal. Sebab rahsia rezeki itu kita tak tahu. Betul. So kita dah tawakal, either berjaya tak berjaya kita dah serah.
Tapi yang kita ikhtiar daripada, kita ikhtiar dan bersama doa lah. Kan? Jadi dia akan start daripada tawakal dulu. Sebab ramai orang, especially Muslim, diorang start business, diorang kata usaha dulu. Betul. Tapi bila tak jadi, diorang baru last tawakal. Tapi diorang lupa yang kita ni actually Allah dah susun untuk kita. So I love your story lah, macam mana you, tapi indirectly sebenarnya Allah tanya jentik kita kan. Betul. Dia selagi kita tak sedar, selagi tu Allah akan jentik kita. Dan macam awak cakap lah, sebenarnya betul. Bila saya fikir-fikir balik, yang sebenarnya kita dah tawakal lama. Tapi kita rasa kita nak terlalu fokus dengan usaha. Betul. Sampai kita sedar yang kita duk sibuk kat fokus kat usaha. Yang sepatutnya kita tawakal daripada awal. Kalau kita tawakal, kita reda daripada awal, aku buat ni, kalau apa-apa hal jadi, aku tetap kena teruskan, aku tetap kena minta ke Allah. Aku mungkin okey. Tapi tak, saya masa tu mindset saya adalah kesilapan saya. Ni saya mengaku ni adalah saya terlalu sibuk berusaha. Saya letak tawakal tu last-last. Walhal sepatutnya tawakal dah lama lah saya terapkan daripada awal. Patutnya daripada buka bisnes saya dah kena ada tawakal dan reda daripada awal. Tapi tak, saya terlalu fokus dengan usaha. Sampaikan saya terlupa yang memberi rezeki ni Allah. So that's why saya keep menyalahkan benda-benda yang tak sepatutnya. Saya meminta rezeki tu datang kepada saya oleh saya. That's why saya cakap aku nak teruskan musim melon depan ni sebab aku tahu aku boleh. Sebab mindset saya silap. Macam saya rasa aku yang boleh, macam akulah yang bagi rezeki. Sebenarnya Allah yang bagi rezeki. Betul. So sepatutnya aku minta ke Allah. Kenapa engkau pula yang confident macam kau berjaya hasilkan buah, macam kau yang beri rezeki. Itulah kesilapan saya. So bila saya dah reda balik, yang bagi rezeki ni ke Allah, aku patut minta ke Allah. Aku ni berusaha je, bukan kau yang bukannya aku yang tentukan hasil. So kat situlah kesilapan saya. So yang kali kedua bisnes ni saya lebih relax. Saya lebih tenang. Of course ada masa saya macam anxiety juga kancong kan. Kancong lah kan. Tapi kita dah belajar sebelum ni. Betul. Kan. Macam whatever happens, Allah bagi rezeki. Kau kena tawakal, letak tawakal dulu, baru usaha. Buka usaha dulu, tawakal bila dah hujung-hujung, kau dah nak, nyawa kau dah sampai sini, baru kau nak fikir Allah. Situ. That's a good nasihat untuk orang yang pernah menjalani perniagaan. So you guys please keep in mind lah about this. Betul. Mic tu betul kan ke mulut ke mulut? Maksudnya dia kena mahala ke mulut. Okay. Ni pusing dia. Jadi macam duduk makin lama makin menunjuk. Kau terus baring. Terlentang tu saya. Betul lah. Aku tak boleh fokus lagi. Betul kan? Mic tu kena pusing. Kena. Bukan gerak, pusing je. Ya. Boleh. Boleh. Okay. ASMR. Nanti kita pula ASMR. Okay, so right now you guys dah start berapa lama dah start Cloud? Dah setahun lebih lah. Alhamdulillah. Setahun. Actually ni bulan 10 kan. Setahun tepat sebenarnya. Wow, masih congrats. baru pada saya. Ada buat anniversary ke? Anniversary saya buat sale. Buat sale? Ada buat anniversary dengan you punya partner ke? Tak ada. Tak ada. So basically macam ni, macam saya tak nak pandang macam, of course orang fikir setahun ni adalah masa untuk celebrate kan, sebab berjaya bertahan setahun kan. Tapi saya rasa macam, sebab saya belajar dengan yang bisnes sebelum ni, every month kita nak celebrate je, nak bertenang je kan. So macam pada saya belum. Sekarang yang second ni saya macam nothing lah anniversary nothing lah setahun ni, baru setahun aku ada banyak lagi aku nak tempuh. So yang kedua ni saya lebih matang, lebih rasa macam tenang dan lebih berstrategi lah compare yang pertama ni. Yang pertama bisnes saya memang tak ada strategi. Macam saya cakap lah, hari ni saya pergi kursus, esok saya terus buka kebun. Literally hari ni, contoh hari saya pergi kursus hari Ahad. Hari Ahad saya pergi kursus, hari Senin tu saya terus pergi tapak cari tanah untuk berkebun. Memang tak ada perancangan. So kali ni saya buat dengan lebih berstrategi lah. Means that you are more matured right now. Matured. Kau jangan epan. Kita mak ni. Okay. So Alhamdulillah.
Setelah setahun. How right now? How's going on untuk Cloudflare tu? Cloudberry. I mean like yeah. Kita flashback balik pada hari pertama saya launch tu. Hari pertama saya launch on my website, saya terima like tak banyak lah sebenarnya. Tapi for me it's quite an achievement. Hari pertama saya terima 15 order. Wow. 15 order bag untuk bisnes yang baru nak bermula, kecil-kecilan daripada rumah. Tak ada kedai, hanya buat kat dalam rumah di bilik tidur tau. Saya betul-betul buat bag tu di sebelah katil saya tidur. Saya tak ada ruang khas. Meaning kat situlah saya buat lukisan saya. Kat situlah saya buat video 4 minit saya. Dan di situlah saya hasilkan produk pertama saya. Di bilik yang kecil, bilik tidur itulah saya hasilkan collection pertama saya. Dan saya terima 15 order daripada hari pertama. Itulah hadiah hari jadi saya. Wow. Macam wow, hadiah jadi aku 15 orang bagi So you buat manual? Okay, ini macam orang kata disebabkan episod special. Wow. Special ni kan. Special, saya tak pernah review ke orang. So saya I spend a lot of money on my first business. So I wasn't going to for my